Read, read, boom, boom. Okay. So dia magnified, dalam masa yang sama dia upright, dia tak songsang. So hanya ada dua di antara ini dan juga ini. So dalam jawapannya adalah concave. Convex. Convex ada dua. Sama ada U di antara F dan juga 2F ataupun U less than F. So jawapannya kalau boom mestilah antara dia dekat F ataupun kurang daripada F. So jawapannya adalah cicak. Okay, boleh? Kalau yang A ni characteristic of image ni adalah apa? Ini A. Tolong tulis dalam chat. Yang A characteristic of image ni adalah apa? U di antara 2F dengan F. Okay, rim. Ya betul, rim. Nah, so dia mesti inverted dan juga magnified. Sekarang ni dia magnified tapi dia upright. So dia adalah jawapannya adalah cicak. Okay. So, kalau cikgu nak tanya kamu, untuk soalan ini, orang yang pakai spek ni, orang yang test untuk apa dia ni, optometris ni, dia test ni, orang yang rabun jauh ke rabun dekat kalau situasi dalam gambar ni? Tolong tulis dalam cek. Rabun jauh ke rabun dekat? Dia pakai convex mirror. Rabun dekat. Ya, bagus. Okay, rabun dekat. So dia perlu converge dan kamu punya apa dia side tersebut. Okay, long sightedness. Ya, betul. Okay, boleh? Sebabnya confuse kat sini sama ada yang ini dia jadi besar atau jadi kecil. Tapi yang ini sebenarnya dia jadi dia punya image dia makin membesar. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 29. Ini ramai sangat salah. Padahal ini soalan senang je pun sebenarnya. Dia berkaitan dengan subtopik interference. Okay, interference. Sekarang ni dia ada PQ dengan R. Dia pakai warna yang berbeza sebenarnya. P dia pakai warna lain, Q dia pakai warna lain, R dia pakai warna lain. Kita tak pernah buat eksperimen ni. Cumanya kalau kamu tahu bahawa interference ni adalah pertembungan di antara dua wave, okay, yang akan menghasilkan sama ada constructive interference ataupun destructive. Okay. So sekarang ni dia hanya bagi clue bahawa wavelength saja dekat bahagian sini. Wavelength. Okay, 6, 5, 4. Yang paling panjang adalah 6, yang paling lowest adalah 4. Dan dia bagi warna kat sini. Kalaulah kamu tak tahu pun, setiap warna lah cikgu terang kat sini. Setiap warna mempunyai wavelength yang berbeza. Okay, setiap warna mempunyai wavelength yang berbeza. Kalau kamu tak tahu dekat bahagian sini pun, yang mana satu warna ni yang mewakili wavelength ni, kamu ingat spektrum untuk rainbow. Kalau kamu ada formula nak ingat susunan daripada merah sampailah ke ungu. Okey, warna pelangi. Kalau macam cikgu dulu, cikgu ingat kalau siapa nak ikut-ikutlah. Kalau ada dia punya ni sendiri tak apalah. Michael Jackson kena, ya Allah, kenapa saya sambung? Hantar balik India. Ni yang cikgu ingat lah masa kecil dulu lah. Utara. So daripada formula yang cikgu buat ni, so cikgu boleh ingat susunan warna dia. M stand for merah. Michael Jackson J stand for jingga. Kena K kuning. Hantar H hijau. B biru. I India. U ungu. Okey, dah tahu dah kesemuanya. Sekarang kita masuk ke bahagian sini. Paling atas sekali adalah highest wavelength. Paling bawah sekali lowest wavelength. So kalau kamu masuk ke sini,
Kalau tengok daripada jawapan ni, dia hanya ada merah, kuning dengan biru. Okey, yang atas sekali adalah merah. So merah adalah P. Lepas tu Q bahagian tengah-tengah yang wavelength dia middle. So antara kuning ataupun yang merah adalah yang paling highest. So di antara kuning ataupun biru. Kuning kita tengok yang kedua kuning. K, ada K kat sini. So kuning adalah yang bahagian kedua. Dan juga lagi satu warna ada dekat bahagian sini biru. Okey, kita kuning, biru. Biru dekat bahagian sini. So biru yang paling lowest dekat bahagian sini. Okey. So kita tahulah bahawa jawapannya adalah dadu. Merah, kuning, biru. Merah yang paling highest, kuning, biru. Lowest. Ada tak siapa-siapa lagi yang tahu ada formula macam mana senang nak ingat spectrum of rainbow tu? Tolong tulis dalam chat. Kalau tak ada, tulis tak ada. Kalau ada, tolong tulis dalam chat. Nak bagi kawan-kawan kamu senang ingat. Macam cikgu tadi, Michael Jackson kena hantar balik India Utara. Ada tak masa kecil kamu buat formula lain? Macam budak form 1 tahun ni, dia belajar tentang rainbow, dia ada formula dia sendiri masa dia belajar sekolah rendah dulu. Hello? Kalau tak ada, tulis tak ada. Sekejap sunyi. Ada tapi tak ingat. Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Okey Haris. Mari jual kacang hijau bersama Ipin Upin. Okey. Cikgu dengar ni form 1 ada buat formula macam ni. Okey. Maksudnya ada jugalah yang tahu. Okey. So dalam apa dia ni interference, dia akan menggunakan certain warna. So warna-warna yang digunakan adalah selalunya warna spektrum untuk pelangi lah. So dalam soalan dia akan bagi tahu ada certain wavelength untuk warna tersebut. So kamu tahulah yang panjang sekali adalah yang mana, yang pendek sekali adalah yang mana. Itu sajalah. Bangga dengan Haris. Hai. Haris pandai. Apa yang Haris semua tak tahu ni. Okay. So nak ambil yang Haris punya pun boleh. Nak ambil yang cikgu pun boleh juga. Okay. Yang penting kamu ingat. Okay, baik. Seterusnya. Okey. Soalan nombor 32. 32. Allah Akbar, senang saja. Nombor 32, kejap ya. Nombor 32 berkaitan dengan echoes ataupun sonar ataupun reflection. Okey. So ada satu formula saja yang berkaitan dengan reflection of wave ini 32. Tolong tulis dalam chat, sebelum kita pernah bincang dah. Warna lain tak keluar ke cikgu? Selalunya kita Aisyah Husna. Selalunya warna yang kita akan gunakan adalah warna yang dalam spectrum of rainbow sahaja. Warna-warna pelangi saja yang kita gunakan dalam eksperimen. Untuk monochromatic light kita akan pancarkan untuk tahu interference di antara wave tersebut. Sebab dia adalah berkaitan dengan light wave. Okey? Ya, cikgu jawab soalan ya Aisyah Husna. Okey. Kita hanya menggunakan 7 warna pelangi itu saja. Mana-mana saja warna lah. So dia ada certain wavelength lah. Okey. So 32. Soalan nombor 32. Apa formula yang kita nak guna? Tolong tulis dalam chat. 2D is equal to VT. Ya, bagus. 2D is equal to VT. So masuk dalam formula. Jawapannya adalah 32. Jawapannya adalah ayam. Betul tak? Siapa yang salah tu tolong tengok dekat dalam chat. 2D is equal to VT. Ke tak tahu 2D is equal to VT itu adalah apa? 2D is equal to VT. V ni velocity. Betul kan? Jawapannya betul kan? T ni time. D ni distance. Apa yang susah sangat?
So masuk je lah nilai yang dia dah bagi, time dia dah bagi, velocity dia dah bagi, dia nak cari distance. Tapi beware, dia ada 2 kat bahagian sini. So tolong bahagikan dengan 2 dulu lah baru boleh dapat distance. Jawapannya adalah ayam. Okay, boleh. Baik, seterusnya. Kita pergi pada soalan nombor 33. Raja menunjukkan satu wayar kelodi yang tegang menghasilkan bunyi yang kuat apabila wayar itu dipetik. Bunyi yang kuat. The loudness of sound indicates, yang ini pun ada yang salah juga. Konsep berkaitan dengan loudness dan juga pitching. Kalau loudness dia berkait dengan apa? Tolong tulis dalam chat. Loudness berkait dengan apa? Berapa kali dah cikgu cakap ni ha? Loudness amplitude. Kalau pitching berkait dengan apa kelas? Pitching berkait dengan apa? Frekuensi. Dah, itu sahaja. Loudness amplitude. Kalau pitching, frekuensi. So sekarang ni loud berkaitan dengan amplitude lah, jawapannya B lah. Okay. Kalau dalam graf the sinusoidal ni y axis, yang ni x axis. Okay. So kalau loudness dia ada kaitan dengan amplitude, so berkaitan dengan y axis ni lah, A ni. Amplitude, the highest displacement. Okay. Pitching berkaitan dengan frekuensi. Frekuensi kita akan kena ambil one complete oscillation dahulu, time T, period. Daripada period kita akan dapat formula F is equal to 1 over T. Baru dapat F. So, pitching berkaitan dengan frekuensi, loudness berkaitan dengan amplitude. Loudness ni apa? Cikgu cakap kuat. Kuat maksudnya loudness tu berkaitan dengan kuatnya suara tersebut ataupun sound tersebut. Tapi kalau pitching nyaring, cikgu dah pernah beritahu dalam kelas sebelum ni, kalau pitching kamu kena ingat situasi berkaitan dengan siapa yang cakap dekat Malaysia ni, siapa yang cakap yang pitching dia tinggi. Tuan tulis dalam chat je. Kita tak ingat apa yang cikgu ajar dalam kelas. Siapa yang cakap? Pak Ahim, Tok T, cikgu kata Sajat kan. Sajat dengan cakap kepit-kepit kan. So dia punya pitch tu tinggi sikit, nyaring. Okay, boleh? Baik, seterusnya. Ada Fahim pula. Okay, baik. 35. Which record produce the highest ammeter reading? Jawapannya adalah dadu. Sebab apa dadu? Okay, sekarang ni voltage voltage semuanya sama. Sebab apa sama? Dia pakai 2 darasat. So semuanya sama. So voltage tak ada kena-mengena. Sekarang ni kita tengok apa benda yang berbeza kat sini dipasang untuk resistor. Resistor dia yang dipasang secara berbeza. Sebab apa D yang paling lowest, paling tinggi ammeter? Sebab kita kena kait di antara formula Ohm's Law. Apa formula Ohm's Law? Tolong tulis dalam chat. Formula Ohm's Law adalah apa? V is equal to IR. Okay, good. V is equal to IR. Itu adalah formula Ohm's Law. So, kenapa jawapannya adalah D? Okay, katakanlah D ni, katakanlah resistor yang kita ambil nilai. Kita bagi satu nilai lah untuk resistor. Katakanlah nilai resistor semuanya adalah 2. Nilai dia adalah 2. So, kalau kita masukkan kat bahagian sini, okay, R, kalau dia dalam keadaan parallel, maksudnya dia 1 over R is equal to 1 over 2 plus 1 over 2 plus 1 over 2. Okay. So, masukkan nilai dia akan jadi, nilai R tersebut akan jadi the lowest.
bila nilai R jadi lowest, kita susun balik formula ni untuk kaitkan di antara current dan juga resistor. Dia akan jadi I is equal to V over R, di mana bila R dia decrease, current akan increase. Bermaksud ini yang untuk D ni dia pasang secara parallel, resistor dia paling lowest dekat bahagian sini. So bila resistor lowest, current dia adalah yang paling tinggi. Sebab tu jawapannya adalah D. Kalau kita tengok yang C, ni, dia pasang parallel tapi masih ada lagi series dekat bahagian sini. Bila series dekat bahagian sini, so dekat bahagian sini 2 kena campur dengan 2. Kat sini dah 4 dah. Dekat bahagian bawah ni baru 1/4 campur dengan 1/2. Ni yang 1/4. So nilai dia masih lagi, resistor dekat bahagian sini masih lagi tinggi nak dibandingkan dengan yang dadu ni. Kita tengok yang atas. Yang atas ni lagi lah. Yang A ni. Ni pasang secara series. Kalau series bermaksud bahawa ini 2. Ini 2. So jadi 4 dah kat sini. So kalau dalam parallel pun, yang ini jap. Yang ini gabungan di antara parallel dan juga ada series. So gabung parallel dengan series, R dia masih lagi tinggi. Ini nak dibandingkan dengan yang dadu tadi. Yang dadu ni resistor dia paling lowest. So disebabkan oleh resistor paling lowest, current dia akan paling tinggi. So jawapannya adalah dadu. So tolong ingat, kalau dalam circuit, kalau dipasang secara parallel, maksudnya current dia tinggi. Sebab apa current tinggi? Sebabkan oleh resistor dia paling rendah. Sebab apa resistor paling rendah? Tolong ingat, berkaitan dengan Ohm's law, kalau formula resistor tu macam mana kita nak kira dalam parallel, 1/R. Tekan kalkulator sendiri 1/R dia akan jadi nilai dia macam mana? Dia akan jadi sangat rendah. Makin tambah resistor, makin rendah lagi resistor dia. Tak percaya, tekan kalkulator sendiri tengok. Okey, baik. Seterusnya 30, 5 dah 40. Soalan 40. What is the magnetic pole at both end of the solenoid X and Y? Baik, yang ini. Cikgu pernah beritahu kepada kamu, yang ini dia berkaitan dengan apa? Kalau tulis dalam chat. Dia berkaitan dengan law apa? Lenz law, ya betul. Berkaitan dengan Lenz law. Okey, di mana cikgu pernah bagi tahu dalam kelas sebelum ni, kamu kena kaitkan dengan apa kalau situasi macam ni. Dekat-dekat kita macam ni. Dekat jauh-jauh couple Nabiha ingat bagus Nabiha ni. Ingat macam kisah percintaan cikgu kata. Bila dekat-dekat gaduh. Tengok muka menyampah lah apalah. Bila jauh-jauh rindu lah. Macam ni lah. Okey, contohnya macam ni Okey, katakanlah percintaan di antara solenoid ni dengan bahagian bar magnet ni. So bar magnet ni kita nak dekat-dekat kan. Macam percintaan dekat-dekat gaduh kan. Maksudnya bila kita dekat-dekatkan, yang ini tak nak dengan bar magnet ni. So bila dia tak nak, Y ni akan jadi kutub apa? Tolong tulis dalam chat. Y akan jadi kutub apa? Y akan jadi kutub north. Okey, bila Y jadi kutub north, X akan jadi kutub south. Okey, so itulah jawapannya. Y jadi north. B pula. Ingat kisah percintaan. Ingat kisah percintaan. Kalau cikgu tukar soalan, bar magnet ni kita jauhkan, Y ni akan jadi kutub apa? Tulis dalam chat. Y akan jadi south kalau kita jauhkan dia. Okey, itu sahaja. Tapi kita nak tengok sikit tricky kat sini Bila kita dekatkan bar magnet ni ke bahagian sini north, okey. So dekat bahagian sini jadi north. Sekarang ni cikgu nak tanya, galvanometer ni
akan pointed ke kiri ke kanan? Tolong tulis dalam chat. Ini tricky sikit. Galvanometer ni akan pergi ke kiri ataupun pergi ke kanan. Nak menunjukkan bahawa yang ini adalah north, ni adalah south. Galvanometer akan ke kiri ke ataupun ke kanan? Okey, dah ada jawapan. Jawapannya adalah dia akan ke kiri. Ya, betul. Dia akan ke kiri. Sebab apa ke kiri? Kau tengok kan, current dia bergerak ke kiri, naik atas. Kalau ni jadi north kan. Lepas tu dia pusing, yang ni akan ke bawah. Naik atas, ni akan ke bawah, ke bawah, ke bawah. So kita gunakan Fleming right hand grip rules. Okey, masing-masing buat tangan. Lepas tu current dia ke bawah. Current dia ke bawah. Maksudnya sekarang ni ini seolah-olah kamu nampak tangan kamu macam ni kalau cikgu nampak macam ni lah, kalau kamu nampak macam ni, current ke bawah, maksudnya dia akan menuju ke arah sini. So kalau kamu tengok ke arah kamu, yang ibu jari ke belah kanan, so ibu jari ke belah kanan dia adalah north, ibu jari ke belah kanan dia adalah north, dan current ke bahagian bawah. So betul lah, galvanometer akan bergerak ke kiri bukan ke kanan. Sama, tengok balik. Okay. So galvanometer akan bergerak ke kiri. Supaya current itu bergerak sini, dia akan pusing. So current ke bahagian bawah, so north ke bahagian sini. Okay. Baik. So itulah jawapannya. Kita teruskan lagi. Nombor 46. Hayya, 46 pun ada salah juga. Main dengan 1010 ni semua ni. Okey, 46. Ni satu ni pandai baca graf kan. Kat bahagian atas ni 1, kat bahagian bawah ni kosong. So ni bacaan yang pertama ni 1, bacaan kedua ni pun 1, bacaan ketiga ni kat bahagian sini, so ni kosong. Bacaan keempat ni 1. So 1101 akan bertembung dengan tolong baca yang bahagian bawah ni, tulis dalam chat. Input Q ni, bacaan ni macam mana? Nak tengok kamu pandai baca tak? Okey, good. 0101. Bukan susah. Okey, so kita masukkan sahaja dekat bahagian sini. Dia akan jadi 1101 0101. Okey, so 0101 ni pun akan bergerak ke bahagian sini sebab dia akan connect kat bahagian sini. So sini 0101. Okey, so 1 dengan 0 bertembung and dia akan jadi 0 tapi dia ada not kat sini. So dia akan jadi 1 kat bahagian sini. 1 1 and dia akan jadi 1 tapi ada not kat sini, dia akan jadi 0 kat bahagian sini. Seterusnya 0 dengan 0 dia akan jadi 0 kat bahagian sini tapi ada not, dia akan jadi 1. 1 1 dia akan jadi 1 tapi not, dia akan jadi 0. Seterusnya bahagian sini semuanya akan jadi not kat bahagian sini So 0 akan jadi 1, 1 akan jadi 0, 0 akan jadi 1, 1 akan jadi 0. Okey, bertembung antara dua ni, ini adalah gate OR. 1 1 dia akan jadi 1. 0 0 dia akan jadi 0. 1 1 dia akan jadi 1. 0 0 dia akan jadi 0. So jawapan dia 1 0 1 0. Jawapan dia adalah 46. Bola. Ya betul, bola. 1 0 1 0. Apa susah? 1 0 1 0. Tu lah jawapan ni. Okey, boleh? Faham ke tak? Tulis dalam chat, faham ke tak? Faham kan? Tolonglah, logik gate ni janganlah salah. Ada juga yang salah ni. Soalan ni cikgu Sri Kelantan juga rasa okey lagi tau. Ni tak ada susah sangat. Yang force tadi je tu, yang triangle force tu kan. So kamu dah faham lah, lepas ni boleh jawab lah. Okey, seterusnya soalan nombor 49. Okay, flush. Which liquid isotope is suitable to detect the blood clotting?
Kamu tengok dia radiate gamma ray. Dia nak radiate gamma ray tersebut, dia perlukan kepada bahagian, dia nak pastikan bahawa apa dia cakap, isotop tersebut bila kita masukkan ke bahagian blood clot tersebut, ni dalam field medicine bila kita masukkan isotop tersebut ke bahagian blood clot, okey, so dia akan berlaku half life sebab kamu tahu bahawa radioaktif ni dia akan ada half life, dia akan decay, dia akan hilang setengah sampailah habis nanti. Okey, so setiap isotop mempunyai half life yang waktunya yang berbeza. Okey, so apa yang isotop yang bagus untuk diletakkan dekat bahagian blood clot ni adalah jawapannya Q. Sebab apa Q? Okey, kita pergi kepada yang S dulu. 10 tahun. Kamu bayangkan kamu masukkan radioaktif ke dalam blood clot, nak tunggu dia half life 10 tahun. Oi, bahaya tu. Half life dia tu terlalu lama. 10 tahun baru dia hilang setengah, masih lagi ada lagi dekat bahagian blood clot tu So not efficient lah. So S ni adalah salah. R, kita nak test dekat bahagian situ. Tapi 5 bulan baru dia hilang setengah. 5 bulan masih ada lagi dekat bahagian dalam blood clot tersebut. So masih juga berbahaya dekat bahagian situ. Okey, Q ni kita ni dulu. Kita kat AB dulu sebab ni adalah jawapan. Kita pergi pada P. P ni kita masukkan, baru masukkan sekali je dah kena pada blood clot 10%, 10% pula. 10 second hilang. 10 second hilang. Dia sangat cepat hilang, so dari segi doktor tersebut nak trace tersebut dia tak efficient. Maksudnya kita nak trace tersebut dalam jangka masa yang tertentu, tapi dia punya half life tersebut berlaku dengan cepat, so dia menyebabkan isotop tersebut akan hilang dengan cepat begitu sahaja. So yang paling efficient adalah Q. Maksud kalau kita letakkan lepas 2 jam baru dia akan half life. Tapi masa tersebut kira macam compatible lah ataupun efficient. Bermaksud 2 jam hilang. Maksud dalam seminggu tersebut dia dah boleh hilang dah keseluruhan isotop tersebut. Nak dibandingkan dengan R dengan S, terlalu lama baru dia hilang. P sangat cepat hilang. So jawapannya adalah Q. Yang paling compatible ataupun efficient lagi. Okey, Nabiha, bukan lagi cepat lagi bagus. Kan cikgu cakap tadi, kamu letak saja 10 second dia dah hilang dengan cepat, tapi dia terlalu cepat. Yang 10 second isotop P ni adalah terlalu cepat hilang. Hilang setengah, kita tak dapat trace lagi, tiba-tiba dia dah ni dah. Okey, so kita perlukan juga isotop tu. P tu untuk apa? Selalunya P tu untuk apa? Sebab sekarang ni kita nak half life. Okey, kalau ni nak detect blood clotting. Kalau P ni selalunya kalau kita penetratekan gamma ray dekat bahagian kanser contohnya. Okey, kanser kita tak nak bagi dia dalam keadaan yang lama. Kita nak bagi dia cepat untuk kanser tersebut. Dia kena pada kanser sahaja, kanser tu akan musnah. Okey, so dia perlukan kepada decay yang cepat. Okey, P tu possible untuk bahagian kanser. Tapi kalau blood clot, dia nak detect blood clotting, nak mengesan, bukannya nak hancurkan blood clot tersebut. So dia perlukan waktu yang compatible. So jawapannya adalah Q. Boleh tak Nabiha? Kita ada dalam 9 minit ni. Okey. So dari segi yang cikgu tengok daripada soalan-soalan kamu yang bermasalah, soalan-soalan tu je yang tadi kebanyakan yang salah lah, tapi ada juga yang lain soalan-soalan yang salah. Kita hanya ada dalam 9 minit ni, cikgu boleh bincang dalam 2 soalan lagi kot. Soalan mana yang kamu rasa masalah? Tuan boleh dalam chat. Dalam 2 soalan lagi lepas sudah habis kelas kita. Soalan nombor berapa yang kamu rasa bermasalah? Tuan tulis dalam chat. Ke dah tak ada dah? Ke dah faham dah? Pandai dah? Hello, tak ada soalan bermasalah ke?
Soalan nombor 21. Okey, Najm. Kita layan soalan Najm. Nombor 21. Okey. Which of the following graph show the relationship between the volume and the absolute temperature of a fixed mass? Jawapan nombor 21 adalah dadu. Okey, soalan nombor 21 adalah dadu. Di antara volume dengan temperature. Jawapan ni dadu volume dengan temperature. So formula apa yang kita nak gunakan dalam gas law tersebut adalah PVT. Okay, so sekarang ni dia berkaitan dengan V berkaitan dengan T. So V dengan T. V1 T1 is equal to V2 T2. So susun balik kita akan dapat V1 T2 ya. V1 T2 is equal to V2 T1. So kaitan antara V1 dengan T1 adalah directly proportional. Okay. So jawapannya adalah D. Okay, Najm. Okey, baik. Seterusnya, ada lagi tak? Satu soalan lagi. Kita ada 6 minit lebih lagi. Soalan nombor 20. Apa masalah soalan nombor 20 ni, Nabiha? Calculate the time taken. Okey, dia dah bagi power. Power adalah 800 watt. Seterusnya dia bagi mass dia 1 kg of ice to water. Okey, daripada ice menjadi water 60 degree Celsius. Itu kan masa diambil oleh suatu panas. Okey, dia nak cari masa. Masa sekarang ni kita gunakan formula dia Q is equal to PT. Okey, time ni kita nak cari. Power dia dah bagi. Time ni nak cari. Power dia dah bagi. Q ni yang kita tak tahu. So Q yang kita perlu cari. Sekarang ni calculate the time taken. Kita to change ice daripada kosong to water 60 degree Celsius. So buat timeline dahulu. Daripada ice 0 degree Celsius kepada water, ini bentuk water lah, 0 degree Celsius sebab dia ada latent. Okey, lepas tu kepada 60 air 60 degree Celsius. So akan berlaku timeline dia adalah yang ini adalah latent heat, penukaran state daripada solid kepada liquid. Ini liquid ke liquid tapi temperature yang berbeza. So barulah specific heat capacity. So ada dua benda ini. Bermaksud bahawa Q1 plus dengan Q2. Ini Q1, ini Q2. Q1 dia adalah ml plus dengan Q2 adalah mc theta. Okey, mass dia 1. Lambda L dia adalah latent heat mana? Specific latent heat. Okey, 3 kali 4 kos ni dah ada. Mass dia 1 kg. Lepas itu C dia specific capacity 4200. Temperature dia 60 tolak dengan kosong. So tolong tekan calculator jap. Kirakan ni, tolong tulis dalam chat. Berapa nilai dia? So itulah nilai untuk Q. Nilai Q. Tolong cikgu tekan calculator. M ni 1, L ni adalah
specific latent heat 3.4 darab minus 10 / 5. Tambah dengan M ni 1, C ni adalah 4200, theta ni adalah 60 tolak kosong. Okey, tulis dalam chat berapa jawapan calculation ni. Cepat sikit. 59, okey, 592,000 joule. Okey, ni adalah Q. Okey, sekarang ni Q kita dah dapat. So sekarang kita nak cari PT, kita nak cari T. So 592,000 ni bahagi dengan 800. Time dia akan dapat berapa? Tolong tulis dalam chat. 592,000 bahagi 800. 740. Ya, bagus. Jawapannya adalah cicak. Boleh Nabi ha? 20. Betul lah nombor 20 cicak. Betul? Cicak. Okey, susah. Senang je. Okey, baik. Okey. Lagi 2 minit. Kita punya apa dia ni, Zoom ni nak tamat. Tak apalah, cikgu akan tamatkan paper 1 kita waktu ni. So untuk kelas yang seterusnya, cikgu nak kamu siapkan paper 3. Okay. So kelas hari Jumaat ni kita akan bincang berkaitan paper 3. Setakat yang kita bincang hari ni faham ke tak? Tolong tulis dalam chat. 52 orang saja. 8 orang tak ada. Kamu nak SPM dah tahun ni, cikgu tak tahulah. Kalau ada masalah internet tu tak ada siapa pun ni. Ada seorang pelajar lah yang inform cikgu kata dia ada masalah internet. Yang selebih ni cikgu tak tahulah gimana. Itulah kamu nak SPM dah ni. Cikgu dah tak tahu nak cakap apa dah. Kamu nak masuk kelas, masuk. Kalau tak nak masuk, ikut kamu lah. Okay, so kita akan sambung lagi hari Jumaat ini. Okay, dengan paper 3 Buat dulu. Nanti hari Jumaat nanti kita akan bincang. Okay, baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.